hadis yang berkaitan dengan turunnya wahyu. An Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat, daripada Aisyah dia telah berkata, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah minal wahyi ar-ru'ya salihatu fin naum. Mula-mula didatangi Rasulullah, wahyu yang mendatangi Rasulullah ialah apabila baginda mendapat mimpi-mimpi yang baik ketika mana tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Nazir Masjid, dihormati ahli jawatankuasa, Tuan Imam, para pegawai, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadrat Allah. Pada pagi ini dapat kita bersua muka bertemu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati segala amal kebajikan kita dan menjadikan kita orang yang istiqamah dalam melakukan amal kebajikan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada pagi ini saya akan berbicara berkaitan dengan ringkasan daripada kitab Sahihul Bukhari yang dikenali sebagai Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, ringkasan daripada hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Ibnu Abi Jamrah. Hadis yang pertama daripada kumpulan hadis-hadis ini ialah hadis yang berkaitan dengan turunnya wahyu. An Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat, daripada Aisyah dia telah berkata, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah minal wahyi ar-ru'ya salihatu fin naum. Mula-mula didatangi Rasulullah, wahyu yang mendatangi Rasulullah ialah apabila baginda mendapat mimpi-mimpi yang baik ketika mana tidur. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Maka dia melihat mimpi-mimpi itu bagaikan cahaya pada waktu subuh. Kemudian hubbiba ilaihil khala, kemudian baginda suka menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghari Hira fayatahannatsu fih. Baginda beribadat di Gua Hira beberapa hari dan wa huwa ta'abbudul layal zawatil adad. Beribadat di Gua Hira itu beberapa hari qabla an yanzi' ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalik. Kemudian dia balik, kemudian dia pergi bawa bekal balik dan pergi. Hinggalah datanglah satu kisah yang disebut sebagai kisah permulaan turunnya wahyu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebelum hadis ni panjang, sebelum saya pergi kepada bincang hadis yang panjang ini, mari kita tengok beberapa perkara yang boleh menjadi perhatian kepada kita tentang wahyu dan peranan wahyu, serta bagaimana wahyu ini penting dan memandu kehidupan manusia. Ketika mana Rasulullah mula mendapat wahyu, baginda mendapat mimpi. Mimpi yang disebut dalam hadis ini mimpi yang baik. Dan mimpi ini tuan-tuan dalam konteks kita merupakan sesuatu yang bukanlah boleh untuk kita cari sendiri mimpi. Malam ni aku nak mimpi lah. Tak ada, kita tak boleh mencipta mimpi. Tetapi mimpi ni datang sendiri. Datang kepada kita dalam keadaan kita pun tak tahu bagaimana datangnya itu. Kadang-kadang mimpi yang menakutkan dan kadang-kadang mimpi yang menggembirakan.
Ataupun kadang-kadang mimpi pun tak tahu apa-apa mimpi tu. Nak kata elok pun tak tahu, nak kata tak elok pun tak tahu. Mimpi sekerak jalan. Macam-macam lah jenis mimpi, tuan-tuan. Mimpi ni kalau mimpi yang elok, kita boleh cerita dekat orang. Adapun mimpi yang tak elok, jangan cerita dekat orang. Mimpi yang elok, kita boleh bercerita, kita boleh beritahu. Malam tadi aku mimpi, aku nampak kau punya meniaga dapat banyak untung. Okey, kita cerita dekat orang. Adapun mimpi yang tak baik, malam tadi aku nampak engkau ada kat hospital. Jangan cerita mimpi yang macam tu dekat orang. Walaupun betul kita mimpi, aku nampak kau ada kat hospital macam aku juga ada kat hospital. Jangan. Tak payahlah dia dengar cerita, tak payah, cukuplah cerita tu, cerita lain lah. Dia cakap kat dia, kalau adalah orang bercerita dekat kita. Mimpi-mimpi ni, kerana mimpi ni ada sesuatu yang boleh ditafsirkan. Malahan dalam ayat yang kita baca selepas subuh tadi, cerita tentang Nabi Yusuf AS, pun ada cerita tentang mimpi Nabi Yusuf. Yang mimpinya 7 tahun, yang mimpi sebelum cerita 7 tahun tu adalah mimpi gagak makan atas kepala. Kan? Itu boleh rujuk dalam surah Yusuf. Mimpi dan akhirnya mimpi tu ditakbirkan dengan takbir yang benar dan benar berlaku. Oleh kerana itu, mimpi ni bagi kita orang Islam sesuatu yang boleh dipercayai. Cumanya perlu dilihatlah takbir-takbirnya yang sesuai, supaya kita dapat mentafsirkan mimpi yang kita dapat itu. Tafsirlah dengan tafsir yang baik. Kalau mimpi kena kejar di harimau, kena kejar di hantu, ataupun mimpi kena tindih. Tak, tuan-tuan, mimpi kena tindih. Kalau tak, tuan-tuan kena tindih. Kan, mimpi kadang-kadang anak kita bunyi kena tindih dan macam-macam lah mimpi itu mimpi-mimpi yang tak baik, kan. Dan memang ada gangguan-gangguan yang mungkin mengganggu, dan prinsipnya kalau lah mimpi itu mimpi yang tak baik, janganlah kita bercerita kepada orang lain sama sekali, jangan cerita. Buatnya ditakbir itu takbir yang tak baik kalau berlaku. Inilah yang kita kata mimpi ni ada mempunyai sesuatu, kerana mimpi ni bukan boleh kita tempah, bukan boleh dibuat-buat. Walaupun ada orang mengucapkan sebab tu nak tidur sweet dream, kan. Tak tahulah dia dapat sweet dream ke tidak, wallahu alam. Dalam konteks ini, tuan-tuan, wahyu merupakan mimpi salah satu daripada sumber wahyu kepada Nabi. Di mana dalam hadis ni jelas bahawa sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul, baginda mendapat mimpi-mimpi yang akhirnya mendorong baginda untuk beribadat di Gua Hira. Dan baginda berduduk di sana beberapa hari sehinggalah baginda mendapat wahyu daripada ibadat berkenaan ataupun berkhalwat di Gua Hira. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, wahyu dalam kehidupan kita orang Islam cukup penting. Kerana wahyu memberitahu kepada kita perkara yang telah lalu, perkara yang sekarang yang kita kena buat, dan perkara yang akan datang. Akal kita hanya boleh tahu pada perkara yang dilihat logik. Manakala perkara yang tidak dilihat logik, akal kita mungkin menolaknya. Walaupun logik kita itu mungkin kita rasa logik tapi tak logik. Ataupun perkara yang kita anggap tak logik tapi logik. Yang ketiga, perkara yang sains. Sains ini dia berbicara pada perkara yang telah lalu. Dapatan-dapatan sains pada perkara yang confirm yang telah lalu, kerana dia membuat kajian dan uji kaji. Kalau perkara yang akan datang, hanya sains membuat ramalan. Akan datang, fokus. Esok hujan,
ataupun dapatan-dapatan yang dibuat daripada makmal untuk esok hari. Kalau yang telah dikaji, dapatan itu yang telah lalu. Untuk yang akan datang, macam mana yang akan datang, sains membuat ramalan. Tetapi wahyu, tuan-tuan, dia bila berbicara pada perkara yang akan datang adalah perkara yang pasti dan perkara yang benar. Ini kelebihan wahyu berbanding dengan akal, berbanding dengan dapatan sains, kerana wahyu dia akan melakarkan kehidupan manusia pada masa akan datang. Dia memberikan hala tuju kepada hidup manusia. Kerana pada masa akan datang, siapa yang tahu pada masa akan datang? Manusia tak tahu pada masa akan datang. Sehinggalah diberitahu oleh wahyu, oh ada kebangkitan semula. Diberitahu oleh wahyu, oh ada hisab, ada syurga dan neraka. Mana sains boleh untuk membuat ramalan tentang perkara ini? Kebangkitan semula. Dan perkara ini ada dalam agama. Dan apa yang diberitahu oleh wahyu, kita meyakininya sebagai suatu yang benar, yang kita pegang, yang menjadi hala tuju kepada kehidupan kita. Ini bukan bermakna Islam menolak sains, Islam tak suka sains, Islam benci sains, tidak. Kerana kedua-dua perkara ini perlu untuk disekalikan, perlu untuk digabungkan dan perlu untuk saling melengkapi antara satu sama lain. Al-Quran pun, tuan-tuan, dia bukan bercerita dalam semua perkara dengan maksud pendetilan itu. Islam tak cerita. Islam suruh kita fikir. Tetapi Islam menceritakan perkara-perkara yang penting, yang mesti diketahui oleh manusia. Yang mesti diketahui oleh manusia, Islam dah bagi tahu. Tentang cara nak buat kereta, cara nak buat rumah, cara nak buat teknologi, komunikasi. Kan? Perkara ini bukan tak penting, tapi diberikan kepada manusia untuk fikirlah. Untuk fikir. Tapi soal mati, soal hidup, soal kebangkitan semula. Manusia daripada zaman dahulu, zaman kebelakangan, zaman Nabi, zaman kemunduran lah dulu-dulu, sampai zaman kemajuan akan datanglah. Dan perlu tahu tentang basic-basic ini, tentang perjalanan kehidupannya. Namun manusia nak kaya, miskin, dulu, maju, mundur ini bergantung kepada zaman yang ada yang dihidupkan oleh yang hidup oleh manusia. Oleh kerana itulah, tuan-tuan, dalam perbincangan tentang wahyu ini, perkara yang penting, malahan kadang-kadang ada yang bersifat wahyu ini yang kadang-kadang tidak dilihat logik oleh manusia. Memang dalam hukum agama kita, tuan-tuan, ada dua perkara. Ada perkara yang dipanggil ibadat dan yang kedua dipanggil dengan adat. Dalam ibadat ini, perkara ibadat, memang sebahagian besar daripada ibadat ni memang tak dapat nak logik. Memang tak dapat nak logik. Sebagai contoh, ibadat kita tentang sembahyang, memang kita tak dapat nak logik. Kenapa ada 4? Kenapa ada 2? Kenapa ada 3? Kenapa sembahyang pula 5 waktu? Memang tak dapat nak logik. Boleh logik. Kenapa ambil wuduk? Kenapa basuh tentang 6 perkara? Kenapa tak basuh sampai kaki, sampai ke atas? Ini semua dalam bab ibadat adalah perkara yang tak dapat kita nak logikkan dalam perkara ibadat. Begitu juga ada perkara yang adat, yang kehidupan kita, yang memang kita pun tak dapat nak logik kalau dipikirkan sepintas lalu. Contohnya tentang judi. Sekarang kecoh tentang judi. Kalau tanya tentang judi, antara kita berdua, contohnya kalau orang berjudi, dia kata, Ustaz, saya berjudi, saya reda, saya kalah. Yang kawan pun kata, Ustaz, saya reda, saya kalah. Macam, tuan-tuan, boleh ke tak boleh? Berjudi Piala Dunia Argentina ke dengan Perancis, kan? Siapa sokong Argentina, kan? Saya, kalau Argentina menang, saya bayar.
RM500. Kalau Perancis menang, tuan kena bayar kat saya RM500. Kalau saya bayar pun, kalah pun tak apa, saya redha. Yang tuan pun kalah pun tak apa, redha. Macam boleh ke tak boleh? Kan? Kalau ikutkan hukum logik, kita dah redha sama redha, apa masalah? Kan? Berzina pun sama juga. Yang lelaki pun redha, yang perempuan pun redha. Kan? Suka sama suka, apa masalah? Kan? Dalam agama ada perkara yang mungkin dilihat logik oleh manusia, okey, boleh, sesuai pada fikiran manusia, tetapi agama kata tak boleh. Tak boleh. Bila agama kata tak boleh, bertentangan dengan akal manusia, dan manusia perlu mencari kenapa yang bertentangan itu, apa yang tak bolehnya. Di manakah kesilapan dalam logik akal manusia dalam berfikir tentang perkara itu? Kalau dilihat logik, kan, dah redha sama suka kan sama suka, apa masalahnya? Jual beli, ya redha. Jual beli ni kita redha. Saya sebagai pembeli, tuan sebagai penjual, saya beli harga barang RM100, saya okey dengan RM100, dan tuan yang penjual pun okey, maka saya beli, habis cerita. Jual beli ada redha meredai. Tetapi bab judi tak boleh redha meredai. Dulu ada orang panggil SMS yang apa nama ni, judi 20 sen tu. Kan? SMS, kali SMS untuk mengundi. Siapa yang dapat daripada banyak-banyak SMS tu dipilih orang yang menang. Dan judi SMS, judi apa, adalah peraduan apa yang pernah kecoh lah satu masa tu di negara kita, dan akhirnya tak dibenarkan. Kerana walaupun hanya 20 sen sahaja, tapi kalau dah sejuta orang yang join, dan membawa kepada perkara itu kepada perjudian, dan akhirnya tak dibenarkan kerana dia mempunyai unsur pujuan. Alah Ustaz, 20 sen je Ustaz. Walaupun 20 sen, kerana sifatnya membawa kepada perjudian, dan ini sesuatu perkara yang tak dibenarkan oleh agama kita Islam. Tuan yang dirahmati Allah, bila kita bercerita tentang wahyu, ialah yang datang daripada Tuhan, yang walaupun pada akal manusia sukar untuk menerimanya, tetapi manusia perlu menyesuaikan dirinya dengan apa yang dituntut oleh agama. Itulah yang kita maksudkan dengan hala tuju. Hala tuju hidup kita mengikuti apa yang dituntut oleh agama. Kalaulah kita ikut kepala kita sendiri, kita ikut sains sahaja tanpa wahyu, ini semua akan membawa kehidupan manusia tidak mempunyai hala tuju hidup. Kerana hala tuju hidup manusia ialah untuk bertemu, mendapat keredaan Tuhan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, fafirru ilallah, kamu carilah Allah. Allah Ta'ala juga sebut dalam Al-Quran bagaimana manusia ini perlu untuk mencari akhirat, janganlah lupa dunia. Cari akhirat, jangan lupa dunia. Tuan-tuan buka dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-77 kalau tak silap saya. Wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah. Carilah akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan kamu jangan lupa dunia. Cari akhirat, jangan lupa dunia. Ini nak cari akhirat jangan lupa dunia, ini panduan daripada wahyu. Kan? Dengan kata lain, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kehidupan kita perlu dipandu oleh wahyu. Kan? Kerana wahyu itu merupakan salah satu daripada sumber utama. Dia ada 4 sumber ilmu, tuan-tuan. Satu, wahyu. Yang kedua, akal. Yang ketiga, uji kaji. Daripada sains, uji kaji lah. Yang keempat, pengalaman. Ada 4 sumber ilmu. Yang paling utama, wahyu. Kenapa wahyu? Kerana dia lebih tepat. Kerana wahyu, dia punya kemampuan dia, cerita yang lalu, yang sekarang, yang akan datang. Akal ini ada limitasinya.
Dan perbezaan di kalangan manusia ada bila sebut tentang logik. Ada orang ni fikir logik, yang ni fikir tak logik. Ini jadi dia punya tahap kesamarataan logik, tahap logik itu tak sama, maka dia letakkan yang kedua. Yang ketiga dipanggil dengan sains. Sains ini dia punya dapatan dia tepat. Cuma sains ini dia pergi kepada perkara yang telah lalu, perkara yang akan datang dia tak. Yang keempat, perkara yang berkaitan dengan pengalaman. Pengalaman boleh jadi sumber ilmu. Pengalaman tuan-tuan pergi menunaikan umrah, pengalaman tuan-tuan pergi berjalan, pengalaman tuan buka peniaga, boleh kita pegang. Tetapi pengalaman kawan ni lain, pengalaman kawan ni lain, pengalaman kawan ni lain. Saya buka peniaga bisnes online, okey Ustaz, maju. Kawan ni saya buka bisnes online, susah Ustaz, barang payah nak sampai. Saya nak import daripada China, barang lambat, orang peminta banyak masalah Ustaz. Masing-masing ada pengalaman tetapi boleh dipegang, tetapi bukanlah sepenuhnya kerana pengalaman manusia berbeza-beza. Pengalaman makan, ada orang makan ni sedap, ada makan ni tak sedap. Jadi tuan-tuan, masing-masing pengalaman boleh menjadi sumber ilmu, tetapi sumber yang pasti berkaitan dengan kehidupan dan masa depan kita ialah sumbernya wahyu. Yang lain-lain dia akan jadi support kepada kita. Bukan kita menolak pengalaman, kita perlu terima pengalaman. Bukan kita menolak sains, kita kena terima sains. Bukan kita menolak logik, kita kena menerima, tapi harus diletakkan keutamaan. Sebab itu apa yang disebutkan dalam Al-Quran, apa yang disebutkan dalam hadis merupakan suatu panduan yang penting untuk kita orang Islam. Dan ini membezakan tuan-tuan di antara kita orang Islam dengan agama-agama yang lain. Kita orang Islam subuh-subuh dah kena buka Quran. Ada kuliah subuh, ada kuliah maghrib, ada kuliah duha. Sekolah pun ada sekolah agama, sekolah petang. Subjek dalam kurikulum kita ada subjek agama. Di peringkat tinggi ada fakulti Islam, fakulti pengajian Islam. Di peringkat sekolah universiti juga ada universiti Islam antarabangsa. Ada universiti sains Islam kalau di Malaysia ni, USIM. Nak ceritanya pengajian berkaitan dengan wahyu ini dalam agama Islam ni memang banyak. Bahannya banyak. Hala tujuh hidup manusia ni yang perlu diketahui oleh manusia cukup banyak yang perlu diketahui oleh manusia. Berbanding dengan agama yang lain, mereka tak ada sekolah yang berkaitan dengan agama lain, tak ada. Dan ini kita kata nak menunjukkan bahawa agama Islam kaya dengan ilmu yang memerlukan kepada orang Islam untuk belajar, berkuliah dan sebagainya kerana bahannya banyak. Kalau nak mudah, tak payah jadi orang Islam, mudah. Semua boleh. Hala tujuh hidup ni tak ada. Nak buat apa boleh, asal boleh makan, boleh untung, boleh hidup seronok, bahagia, mudah. Kalau macam itu, kan tuan-tuan, maka silakanlah kalau nak pergi ke situ hala tujuh hidupnya. Tapi apabila kita memegang wahyu, membawa hala tujuh hidup kita ikut agama, maka tentulah kita akan membuat sesuatu yang barangkali bertentangan dengan logik kita, bertentangan dengan akal kita, bertentangan dengan nafsu kita, bertentangan dengan kehendak kita, dan kita menyesuaikannya mengikut agama. Itulah penting peranan wahyu dalam kehidupan. Dan yang dirahmati Allah, inilah yang pertama yang diterima oleh Nabi kita Muhammad ketika mana baginda mendapat wahyu, dan baginda mula bila mendapat mimpi, baginda mulalah beribadat di Gua Hira beberapa hari sehinggalah baginda mendapat turunnya Jibril alaihi salam bertemu dengan baginda Nabi kita Muhammad membawa wahyu. Kemudian hatta ja'ahul haqq wa huwa fi ghira faja'ahul malak, maka datanglah malaikat Jibril, dan malaikat Jibril berkata, Iqra, bacalah wahai Muhammad. Iqra. Iqra ni tuan-tuan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu ni, kita ni baca. Baca dalam bahasa Melayu membawa erti baca sama ada tengok teks pun baca, tak tengok teks pun baca.
Dalam bahasa Arab, kalau tengok teks, kan, ada dipanggil dengan tilawah. Sebab tu sebelum daripada ni kita kata ada sebelum bulan puasa ke itu hari, ujian tilawah Quran yang orang dulu panggil musabaqah. Dulu orang panggil musabaqah ni faham dah. Musabaqah orang ngaji Quran. Jadi sekarang ni diubah musabaqah kepada tilawah. Sebab tilawah ini ialah baca melihat teks. Manakala iqra adalah baca, dan baca iqra ni baca. Tuan-tuan baca dalam semayang. Tuan-tuan baca dalam semayang, tuan-tuan tengok teks ke tak tengok teks? Tak tengok teks. Tapi orang panggil baca ke tak baca? Baca. Dengan kata lain, baca ni bukan mesti tengok teks baca. Imam kot adalah kot. Setengah-setengah tempat ada dia punya letakkan Quran besar. Tu imam lah. Kan setengah-setengah tempat sini saya tak pasti. Ada Quran besar kat depan. Cumanya secara umumnya baca ni ada dua. Satu baca tengok teks, yang kedua baca tak tengok teks. Bila disuruh Nabi kita Muhammad baca, Jibril kata bacalah ya Muhammad. Nabi kata aku bukan orang yang membaca. Nak baca apa? Yang pertama memang tak ada teks pun. Jibril tak bagi teks. Kalau bagi teks memanglah wajar. Ni baca maknanya sebut. Apa nak disebut? Mula-mula wahyu pun tak terima lagi. Apa tak terima lagi, tiba-tiba suruh. Sebagai kita kata mula baginda nak menerima wahyu itu. Suruh bacalah ya Muhammad. Bacalah, sebutlah. Barulah ketika itu kita pun tahu dipeluk beberapa kali, 3 kali, dan baru dilepaskan dan bacalah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Maknanya bila sebut baca ni, ingat. Mana ingat Tuhan. Kan? Apa-apa pun kita ni orang Islam ni tuan-tuan, kita semua ni kita kaitkan dengan Tuhan. Kita ni semua perkara kita kaitkan dengan Tuhan. Sebab kita ada 5 hukum yang mengikat kita. Yang dipanggil dengan wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Kita terikat dengan 5 perkara. Bila kita terikat dengan 5 perkara, bererti kita terikat dengan hukum Tuhan lah. Mana ada kita tak terkait dengan 5 perkara ni? Semua ada 5 perkara. Kan? Kita makan, ada makan yang wajib, ada yang makan yang sunat, ada makan yang harus. Kan? Naik kereta, ada naik kereta yang wajib, ada naik kereta yang sunat, ada naik kereta yang harus, ada yang haram pun ada. Kan? Kita buat apa benda pun tuan-tuan, mesti ada 5 perkara ni lah. Kan? Pergi masjid, kita pergi masjid, ada pergi masjid yang wajib, ada pergi masjid yang sunat. Pergi masjid wajib, semayang Jumaat wajib. Sunat, kita semayang subuh pergi masjid. Sunat, kita semayang subuh di masjid. Semayang subuh tu sendiri adalah wajib. Kan? Balikkan naik kereta, boleh jadi harus. Ikutlah kereta apa yang kita nak naik. Nak naik kereta pun boleh, nak jadi jalan kaki pun boleh. Naik motor pun, motosikal pun boleh kalau dekat. Kalau jauh mungkinlah kena berkenderaan. Kalau dekat kena boleh jalan kaki je. Kan? Harus. Jadi tuan-tuan, semua dalam hidup kita ni terikat dengan 5 perkara. Dia terikat dengan 5 perkara, maknanya kita terikat dengan Tuhan. Bila terikat dengan Tuhan, kehidupan orang Islam ini indahnya kerana semua berkaitan dengan wahyu. Oleh kerana itu pentingnya wahyu dalam memandu kehidupan kita. Kan? Walaupun agama ini tuan-tuan kita nampak tak logik, tetapi yang tak logik itu bukanlah wahyu itu tak logik, tapi akal kita yang perlu diselarikan dengan tuntutan wahyu. Yang kita tak nampak tak logik itu akal kita. Kan? Akal kita yang tak logik. Ya. Kita perlu membuktikan benarnya logik Al-Quran. Kan? Ada orang datang masjid, selipar hilang. Dia kata aku pergi masjid, selipar hilang. Saya pernah tuan-tuan, masa saya belajar dulu di Masjid Shah Alam, kasut lebuh kena sapu. Kena sapu. Masa tu mahal lah jugalah, dalam RM80, RM90. Masa tu mahal lah. Dan 20 tahun yang lalu. Mahal lah, mana nisbah pada masa tu kasut RM80. Baru jugalah beli, dalam 2-3 bulan lah kot baru beli. Hilang di Masjid Shah Alam. Orang datang masjid,
Kan? Ada yang baik dan ada yang tak baik. Datang masjid, macam-macam niat dan macam-macam tujuan. Kalau tak adalah setengah masjid, tabung masjid pun kena kebal. Ada orang datang masjid kan, yang berupa pakai telekung perempuan, dia perginya ambil beg-beg perempuan, ada juga. Macam-macam orang datang masjid. Tapi bila baca ayat Quran, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar, sembahyang dapat mencegah kemungkaran. Kan? Kita pergi masjid, kasut hilang. Pergi masjid, beg hilang. Sembahyang cegah mungkar macam mana? Kan? Memanglah ayat Quran dengan realiti itu kadang-kadang berbeza, tetapi kitalah yang cuba untuk mengubah realiti itu mengikut apa yang ada dalam Quran. Bukan Quran yang kena ikut realiti. Kita yang cuba mengubah realiti hidup, membuat dakwah, membuat program, membuat apa aktiviti supaya semua ni ikut selaras dengan tuntutan Al-Quran. Bukan Al-Quran yang kena ikut tuntutan kita pula. Kan? Sebab itu kita ni tuan-tuan dengan Al-Quran kan, cuba untuk membuktikan bahawa tuntutan itu kan, kita cuba laksanakan walaupun belum logik. Orang atheist, dia tak percaya kepada Tuhan kerana melihat Tuhan, kerana dia nak tengok Tuhan dulu baru dia nak terima. Dia nak tengok logik dulu macam mana boleh berlakunya baru dia nak yakin. Kita ni tuan-tuan dalam bab agama, walaupun perkara itu mungkin nampak tak logik, dia diperintahkan agama, kita cuba amal, kita cuba buat sehinggalah dia akan selari dengan kehidupan kita. Dia akan selari dengan kehidupan kita. Orang atheist tidak. Orang atheist dia nak tengok logik dulu baru dia nak percaya. Dia nak tengok Tuhan dulu baru dia nak percaya. Dalam hidup kita ni tuan-tuan, banyak benda yang tak dan kita nak fikir semua. Tak dan kita nak fikir logik dalam semua perkara baru kita nak buat. Doktor bagi ubat, mana ubat apa doktor? Ubat cair darah. Makanlah. Kan? Ada kita nak tanya doktor macam mana ubat ni boleh mencairkan darah saya. Kan? Dia masuk dalam badan saya, macam mana dia punya proses sehingga dia boleh mencairkan darah. Dah darah banyak sangat, cair sangat pula sehingga luka menjadi payah nak berhenti darah. Kena makan ubat pula, makan ubat bagi pekat darah pula contohnya. Macam mana darah boleh bagi pekat? Nak tanya semua perkara tak dan. Tak dan. Kita banyak perkara, kita naik motosikal, macam mana motosikal kereta boleh jadi laju, boleh jadi apa? Nampak laju jalan je, pakai dulu kereta. Kan? Dalam hidup kita ni, kita banyak terima dan kita buat. Bukan menafikan akal, bukan menafikan kemampuan logik manusia, tetapi kan oleh kerana perkara ni diceritakan oleh agama, kita yang cuba memikir bagaimana nak melaksanakan hukum agama, kerana inilah peranan dan pentingnya wahyu dalam kehidupan. Kalau nak cerita logik dulu kan, nak cerita logik dulu baru nak percaya, memang susahlah hidup. Kan? Semua nak ditengok dulu, nak fikir dulu. Seperti mana kalau dalam konteks dia panggil atheism ni, dia nak tengok dulu. Kalau dah bagi tengok, dia nak kata apa pula? Oh, ini ke rupa Tuhan? Dah rupa Tuhan buruk pula katanya, ni macam ni pula, macam-macam. Sudah-sudahnya itu hanyalah alasan sahaja. Golongan atheist ni tuan-tuan, dia mempunyai metod yang salah dalam mencari Tuhan. Metod yang salah dalam mencari Tuhan kerana dia nak melihat Tuhan. Kita dalam bab agama ni, dalam bab ketuhanan ini, kita berpada dan Allah Ta'ala memberikan kepada kita bukti-bukti kepada kewujudan Tuhan. Kewujudan alam ni ada sungai, ada kita sendiri sebagai bukti kepada kewujudan Tuhan. Dan Allah Ta'ala turunkan wahyu yang bagi tahu Tuhan itu adalah Allah. Kan? Macam kita ada orang ketuk rumah kita lah tuan-tuan. Kita duduk kat dalam, ada orang ketuk. Kita tak dengar, kita tak tahu siapa yang mengetuk, tapi ada bunyi ketuk. Bererti kita faham bahawa ada orang yang mengetuk. Dan kita tengok-tengok tak ada. Lepas tu jiran kita bagi tahu, tadi aku ada tengok yang ketuk tadi ada orang bawa naik van merah, dia kata. Oh, ini JNT lah kot. Kan? Orang yang bawa bawa barang pos laju lah ni kan, bawa kiriman. Oh, itulah kot. Kita tak tengok, tapi kita tahu ada bunyi ketuk, ada bukti. Siapa yang bagi tahu itu adalah Roli JNT, orang sebelah kan. Kita tak tengok Tuhan, tapi bukti Tuhan ada.
Kita tak tahu siapa dia yang bagi tahu, yang menjadikan Allah Ta'ala yang bagi tahu menerusi wahyu. Kan? Itu metod dalam agama kita. Kan? Antara bagaimana kita nak memikirkan tentang Tuhan. Bagi atheist, dia tak ada. Dia nak tengok dulu. Nak tengok dulu baru nak percaya, susahlah. Kan? Jadi sebab itu, wahyu ini tuan-tuan, bila kita cakap dalam hadis yang pertama ini, tuntutan wahyu, yang menjelaskan tentang bagaimana penting dan peranan wahyu dalam kehidupan, kerana dia memandu hala tuju hidup kita. Kan? Dan daripada situlah bahawa kita orang Islam ni ada matlamat, benda yang nak dicari dalam hidup. Kalau tak orang pencen nak buat apa? Kan? Buat apa datang masjid? Kan? Melainkan kita nak mencari Tuhan. Dan ini ada dalam agama berbanding dengan agama-agama yang lain yang mungkin tak ada. Seperti mana agama kita tentang bagaimanakah misi yang penting yang perlu untuk dicari dalam hidup manusia, peranan wahyu. Maka sesuai dengan dengan hadis ini menjadi hadis yang pertama daripada hampir 200 hadis yang dikumpulkan dalam buku ini, menjadi suatu hala tuju hidup kita lah tuan-tuan bila bercakap tentang wahyu. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang cuba melaksanakan tuntutan wahyu, tuntutan Al-Quran, walaupun nampak macam tak logik, tapi kita cuba melogikkan. Bukan kita cuba buat-buat, tetapi sebenarnya perkara itu logik, cuma akal kita yang belum dapat berfikir. Kerana akal manusia ni tuan-tuan, kita ni hari-hari, kita ni ada sentiasa benda yang baru. Lagi lama, lagi banyak benda yang kita tak tahu. Dalam bahasa mudah, kita ni jahil lah. Kan? Hari ini kita jumpa penemuan-penemuan, esok jumpa penemuan baru pula. Ada penemuan baru pula, akhirnya kita sentiasa berada dalam banyak benda yang kita tak tahu. Oleh kerana itu, wahyu dia akan evergreen sepanjang zaman. Dia akan memandu hidup kita supaya hidup kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kira fikir setakat itulah tuan-tuan yang saya cuba untuk bicarakan pada pagi ini, berkaitan dengan wahyu, yang insyaAllah kita sambung lagi berkaitan dengan konten dan kandungan wahyu yang terdapat dalam surah Iqra itu, dalam surah Al-Alaq, dan seterusnya kita bincanglah beberapa perkara berkaitan dengan Waraqah bin Naufal, dan perbezaan di antara agama, dan kenapa Waraqah dulu menjadi orang beragama Nasrani, kenapa dia menolong Nabi. Yang itu kita akan bicarakan dalam kuliah-kuliah yang akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.